tingkatkan amal kita dan tingkatkan permohonan dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang masyhur yang Aisyah radhiyallahu anha diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang saya kira kita semua mempraktiskan dan beramal dengannya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maksudnya, ya Allah Tuhanku, sesungguhnya hendaklah kami mohon kepadamu, Allahumma innaka afun, yakni Allah Tuhanku, sesungguhnya engkau bersifat dengan sifat afu, yakni pemaaf dan pengampun. Tuhibbul afwa, dan suka kepada pengampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Itu permohonan yang Nabi SAW ajarkan kepada Aisyah apabila Aisyah bertanya kepada Nabi, apa yang perlu aku baca dan perlu aku amalkan sekiranya aku diberikan kesempatan bertemu dengan Lailatul Qadar. Tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah kita malam ni malam yang ke-27 lah. Hari ni besok 27. Berkenaan dengan Lailatul Qadar ini, saya kira tentu telah dibahaskan dan telah diwacanakan, dan saya kira tuan-tuan dan puan sekalian pun tahu tentangnya. Dan dalam sejarah pun Lailatul Qadar pernah berlaku pada malam yang ke-27. Jadi ruang dan peluang kita tuan-tuan, dalam keadaan tuan-tuan dan puan sekalian beriktikaf di sini, ambil kesempatan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bentuk permohonan yang boleh kita lakukan. Dan antara yang paling penting dan paling baik tuan-tuan dan puan sekalian adalah untuk keamanan dan kesejahteraan negara kita. Nabi SAW sendiri, saya baru-baru ni saya sampaikan di masjid dekat ini, dalam peristiwa Badar. Peristiwa Badar berlaku bila? Dalam bulan Ramadan. Dan doa Nabi SAW dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Nabi SAW berdoa kepada Allah bila berhadapan dengan tentera kufar yang jumlahnya lebih besar daripada tentera Islam. Dalam doa yang cukup masyhur, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, Allahumma aynama wa'adtani, ya Allah ya Tuhanku, mana janji-janji yang telah engkau janjikan kepadaku, yakni janji kemenangan dalam peperangan. Sebab tentera Islam mula gentar dengan musuh yang ramai, dan dalam keadaan persiapan yang kurang. Nabi keluar pada asalnya untuk bukan untuk berperang targetnya, hanya untuk menakut-nakutkan musuh, menyekat mereka di tengah jalan. Dan Nabi SAW mengetahui bahawasanya mereka ni pulang daripada berdagang. Orang pulang berdagang ni, berniaga ni, bukan bawa senjata, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi apa yang berlaku sebaliknya, apabila Abu Sufyan pada ketika itu belum memeluk Islam, dia berjaya meloloskan diri daripada sekatan Nabi SAW dan umat Islam. Dia balik, dia buat main tentera dan persiapan daripada Mekah. Lalu berlaku peperangan di Badar. Dan Nabi doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anjizni, ya Allah ya Tuhanku, menangkan aku. Nabi minta kepada Allah. Bahkan Nabi menyebut dengan perkataan yang tegas dalam doa Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Allahumma in tuhlik, Allahumma in tuhlik, ya Allah ya Tuhanku, sekiranya engkau tewaskan dan kalahkan hadhihi al-isabah min ahli Islam, kumpulan Islam ini, lan tu'bad fil ardi abada, engkau tak akan disembah lagi di atas muka bumi selepas daripada ini. Doa Nabi bila? Dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Allah Subhanahu wa ta'ala makbulkan doa ini. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan firman-Nya, "Idz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum rabbukum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Sesungguhnya engkau yakni kalian telah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah utuskan malaikat, 1000 malaikat yang datang secara bergiliran. Tuan-tuan dan puan sekalian,
Fokus saya bukan pada peristiwa Badar ini, tetapi pada kesempatan yang ada dalam bulan Ramadan, khususnya pada 10 malam yang terakhir ini, untuk kita berdoa. Terbukti doa Nabi SAW dimakbulkan dengan pertolongan daripada malaikat, berkat doa Nabi SAW. Dan kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian, dengan isu yang pelbagai yang berlaku, bukan saya bercakap dalam konteks negara kita, tetapi di negara-negara jiran. Baru-baru ni minggu lepas, kerana politik, kerana kuasa, kerana kedudukan, umat Islam bercakaran sesama sendiri. Di Indonesia berlaku pertumpahan darah. Berapa puluh 10 orang, hampir 10 orang meninggal dunia pertumpahan darah setelah nama Jokowi diumumkan sebagai Presiden Indonesia. Kalah Prabowo, 700 orang lebih, tuan-tuan, hampir 1000 lah kita kata, yang cedera dalam pertempuran, rusuhan. Dan rusuhan ini berlaku, dua-dua kumpulan ini, tuan-tuan dan puan sekalian, sana pun takbir Allahu Akbar, sini pun takbir Allahu Akbar. Dan ini realiti yang berlaku, percakaran dan pergaduhan sesama umat Islam sendiri. Hal ini merugikan Islam, memberikan satu imej buruk kepada agama kita, memberikan satu imej buruk kepada orang yang membawa nama Islam. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab itu dalam suasana dan zaman fitnah ni, apa pendirian kita? Bukan suruh pendirian sokong parti mana, kita tak ada. Pendirian sebagai seorang Muslim, apa yang Islam dan agama kita ajak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, inna baina yaday sa'ah fitanan ka qita'il lailil mudlim. Sesungguhnya bila berdekatan dengan kiamat ini akan ada banyak fitnah yang mana dia akan datang kepada manusia seperti mana malam yang gelap gelita yang menjadikan manusia itu keliru. Aku nak buat pendirian yang bagaimana? Tuan-tuan dan puan sekalian, dan fitnah ini cakupannya luas. Fitnah bukan fitnah yang kita duk faham, aku tuduh hang tuduh aku. Hak tu salah satu cabang daripada cabang-cabang fitnah, yakni perkara-perkara yang boleh membawa kerosakan besar kepada umat. Itu fitnah, semua benda. Bahkan kalau diberikan takrifan umum, fitnah ini adalah apa? Al-imtihan wal ikhtibar, ujian Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja bentuk ujian, sama ada ujian baik ataupun ujian buruk, semua fitnah. Sebab ada orang ujian baik yang dia gagal dalam ujian baik yang Allah berikan kepada dia. Allah berikan kepada dia kemewahan dunia, baik. Apa kata tak baik pula? Baik. Tapi dia tenggelam dengan kemewahan dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Allah Subhanahu wa taala berikan dia dengan ujian yang baik juga, dia berjaya dalam kehidupan dia, berjaya, pandai, cerdik. Tapi dia tak guna kecerdikan dia untuk agama dia. Ada juga orang yang Allah Subhanahu wa taala fitnah dia dengan fitnah kesusahan, dan dia fail. Dia juga fail dari sudut mana? Fail apabila dia tak cuba berusaha, dia tak cuba keluarkan diri dia daripada kesusahan tersebut. Dia tak cuba langsung, bahkan dia mengkufuri nikmat yang Allah berikan kepada dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, ada semua. Dan ada orang yang berjaya, tuan-tuan dan puan sekalian. Ada orang yang berjaya, yang Allah takdirkan dia berjaya. Jadi ini semua fitnah dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Namun fitnah ini masukkan dalam hadis Abu Dawud ini yang saya bacakan ini, fitnah yang menghuru-harakan manusia. Sehingga kan kata Nabi, yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ada orang di dalam suasana itu, di siang hari dia beriman, di malam hari dia kufur. Dan ada orang di siang hari, di malam hari dia beriman, di siang hari dia kufur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi,
al-qa'idu fiha khairum minal qa'im, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal mashi fiha khairum minas sa'i, orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Nabi bagi tahu ni, tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi bagi tahu maknanya tindakan pasif. Pasif ni maknanya tak bergerak banyak atau dalam suasana fitnah lebih baik. Kalau kita lihat tafsiran kontemporari pada hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian, kita cakap mudah ya, fitnah ni paling banyak dan mudah tersebar melalui ini, telefon kita. Jadi jangan duk gatai, nak duk tulis, nak duk respon tak ketahuan punca. Sabar Ustaz, tunggu Ustaz. Tuan-tuan, ini tak, dialah yang pertama nak jadi orang yang champion pertama. Dialah nak tulis dulu, dialah nak sebar dulu, dialah nak kata dulu, tanpa dia memikirkan implikasi daripada tindakan dia. Sedangkan Nabi cakap dah, kalau zaman fitnah, zaman yang keliru, zaman yang gelap gelita, kesamaran, syubhat, zaman fitnah, maka hati-hati kita dalam mengurus ini. Sebab itu seterusnya kata Nabi SAW, fakassiru qasiyakum, hendaklah kamu patahkan busur-busur panah kamu, wa qatti'u autarakum, putuskan tali-tali busur panah kamu, wadribu suyufakum bil hijarah, pukul pedang kamu di batu, bukan katuk kepala orang, pukul di batu. Fa in dukhila alaikum, kalau sekiranya fitnah tu masuk ke rumah kamu, walaupun kamu telah bersikap pasif, tak bergerak, tak buat apa pun, tak ni, abaikan, tuan-tuan. Seperti mana duk iktikaf ni, kalau duk iktikaf ni tuan-tuan, duk Facebook kacau. Iktikaf ke mana? Oh, penjuru masjid. Ni bersama dengan ini, sikit-sikit tu tak apalah, lepas bila. Ini sampai tak dandan, update dia punya status dia. Tak ada 15 minit update penjuru, tak ada 15 minit update kat parking kereta, tak ada 15 minit update. Apa dia ni? Pasif, kita pasif. Pasif bukan bererti tak doa, kita buat salat, doa, baca Al-Quran kalau i'tikaf. Demikian dalam suasana fitnah, pasif bererti dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata Nabi, bila fitnah tu masuk juga ke rumah kamu, fa in dukhila alaikum, masuk kepada kamu, falyakun ka khairi bnai Adam, jadilah seperti salah seorang anak Adam yang baik. Anak Adam yang baik ni jadi apa dekat dia? Jadi apa dekat dia? Mati dibunuh. Maknanya Nabi nak bagi mesej kat sini, mati dibunuh dalam situasi fitnah. Setelah kita berjaya mengelakkan diri kita daripada terjebak, itu adalah keadaan yang terbaik bagi seorang muslim. Bukan suruh pergi bunuh diri, tak. Tapi kerana kita lari daripada fitnah, kontrol diri kita, jaga nafsu kita, itu dalam keadaan yang terbaik walau kita mati. Entah sebab darah manusia, darah seorang muslim ini besar kedudukannya. Nabi memaklumkan kepada kita, bila Nabi berbicara tentang Kaabah, Nabi kata walal mu'min a'zam hurmatan 'inda Allah minki. Nabi kata kepada Kaabah, sesungguhnya demi Allah, darah seorang mukmin itu lebih besar kedudukannya di sisi Allah daripada engkau, wahai Kaabah, wahai Baitullah. Jadi jangan main-main soal darah ni. Jadi bila umat Islam dunia Islam dan negara-negara kuasa besar yang memberikan tekanan kepada orang Islam, ini bukan perkara kecil, ini perkara besar. Mana sensitiviti kita? Tuan-tuan, dalam keadaan kita marah, pertumpahan darah ataupun pembunuhan, rusuhan yang mengakibatkan kematian orang Islam, kita juga kena fikir dan sentiasa berjaga-jaga supaya tak berlaku perkara tersebut dalam negara kita. Manfaatkan ini 10 malam yang terakhir ini, dan khususnya pada malam ini, malam yang ke-27 insya-Allah, doa kepada Allah mohon keamanan, kesejahteraan negara kita, kesejahteraan diri kita, kesejahteraan ahli keluarga kita, kesejahteraan komuniti kita, kesejahteraan masyarakat kita, kesejahteraan negeri kita, kesejahteraan negara kita.
dan kesejahteraan negara-negara Islam dan di mana-mana saja umat Islam berada. Tuan-tuan, dalam hadis Ibn Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nas nasan mafatiha lil khair wa maghaliqa lisyarr wa inna minan nas nasan mafatiha lisyarr wa maghaliqa lil khair. Fatuba liman ja'ala Allah lahu mafatiha lil khair ala yadayhi wa wailun liman ja'ala Allah maghaliq lil khair ala yadayhi." Maksudnya, ada daripada kalangan manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia itu sebagai pembuka kepada kebaikan, dan ada orang yang Allah jadikan dia itu sebagai penutup bagi segala kerosakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada orang sebaliknya, dia jadi pembuka kepada kerosakan, kejahatan, kemusnahan, dan ada orang yang Allah jadikan dia penutup bagi segala kebaikan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbahagialah orang-orang yang Allah jadikan di tangannya dengan izin Allah pembuka kepada pintu kebaikan, dan celakalah orang yang Allah jadikan di tangannya pembuka segala pintu kejahatan. Jadi kita doa kepada Allah, mungkin dengan doa kita Allah makbulkan doa kita, munajat kita pada malam ini, mudah-mudahan insya-Allah dan seterusnya kita menjadi orang yang pembuka kepada kebaikan, penutup kepada segala kejahatan dengan doa yang Allah Subhanahu wa taala makbulkan. Jadi sekiranya cukup setakat itu dulu, kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.